Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurusi surau, timbalan pengurusi surau ini, yang dirahmati Allah, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan guru, alim ulama, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimah dan jemaah sekalian. Pada malam ni kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih, diberi oleh Allah taufik dan hidayah dapat melaksanakan ibadah yang difardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimati Allah, yang kita perasan, yang kita bangga yang ada pada kita hari ini, yang mana semua itu adalah pemberian anugerah Allah kepada kita, yang mana pemberian inilah yang jadi kita rasa diri kita ini dapat yang dikatakan keistimewaan, iaitu dapat kesenangan, kebahagiaan, dapat keseronokan dalam kehidupan. Bahagialah kita sebut. Sebenarnya adalah nikmat ini Allah yang bagi, bukan daripada kita yang menciptakannya. Kita disuruh berusaha, maka yang menentukan tu Allah sahaja, tidak ada yang lain daripada itu. Sebab tu tuan-tuan dimati Allah sekalian, perasan ni, sifat perasan kata kita ni dah baik, kita dah bagus, kita dah sempurna ni, tak patut ada pada orang yang bertakwa pada Allah. Kita terus kata pada apa yang ada kat kita ni semua tak elok lagi, tak cukup lagi, tak sempurna lagi, tak baik lagi, kena bagi baik lagi, kena bagi elok lagi. Tak banyak lagi ibadat kita ni, sikit baru. Kalau dah banyak, kita kata banyak dah. Banyak ni Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, tak dapat buat banyak. Maka tak ada dah sifat wujud di situ yang menjadikan kita tu berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang kita duk rasa bangga tu, cepat-cepat kita jawab anugerah Allah, Allah yang bagi. Sekiranya Allah tak bagi, tak ada lah ini. Saya harap kepada Allah, tuan-tuan berharap kepada Allah, yang itulah yang kita kena berperasaan, berkeyakinan kita ni macam tu kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita baca satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan 3 orang yang kasih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu hadis yang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Yarfa'uhu qala salasatun yuhibbuhumullah, rajulun qama minal lail yatlu kitab Allah, wa rajulun tasaddaqa sadaqatan biyaminih yukhfiha arahu qala min shimalih, wa rajulun kana fi sariyatin fantazama asbuhu
ashabuhu fastaqbalal adu. Ada 3 orang yang kasih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya saudaraku, ada 3 orang yang dikasih Tuhan. Apabila Allah suka kat kita, Allah sayang kat kita. Kerana apa? Kerana ibadat. Ibadat ni kemuncak amalan kita, taat perintah Allah, patuh perintah, itu bagi ibadat. Perbuatan menghambakan diri kepada Allah, berkhidmat dengan Allah dipanggil ibadat. Maka untuk dapat kemuliaan, nak dapat sayang Allah tu, kenalah buat amal ibadat. Beriman, beramal. Maka dengan sebab amal ibadat itu, sebab musabab kita patuh perintah Allah tu, taat perintah Allah itu, jadilah Tuhan kasih, yakni suka dan redha. InsyaAllah. So, apa-apa kehidupan ni nak redha Allah, nak cari keredaan Allah, bukan nak keredaan manusia, keredaan makhluk. Nak redha Allah, nak redha macamlah. Maknanya kita buat ibadat kerana Allah, kita buat ibadat semata-mata kerana Allah, ikhlas, maka ibadat itu menjadi sebab Allah suka kat kita, Allah redha, dan dijanji oleh Allah nak membalas dengan baik, nak balas dengan balasan yang baik, sebagaimana dijanjikan ke atas orang yang berbuat baik tadi. Ni kata yang sebut awal tadi, bahagia tadi. Apabila tuan-tuan, puan-puan, saya nak bahagia di dunia, nak bahagia di akhirat, maka jadilah orang yang beribadat kepada Allah. Kita dalam hidup ni kena buat 3. Allah bagi di dunia kan, dunia kena ambil kan, dunia kena ambil, akhirat kena ambil. Jadi apa makna dunia ni kita kena buat? Iaitu harta kena ada, keluarga kena ada, satu lagi ibadat kena ada. 3. Perbuatan mencari harta disuruh oleh Allah, carilah harta yang Allah jadikan di dunia, ambil lah. Nak jadi kaya ke, nak jadi apa, ambil. Kegunaan dia untuk nak buat ibadat. Begitu keluarga, Allah suruh berkeluarga. Maka jadilah keluarga yang kita dapat, yang kita cari, Allah bagi tadi, untuk taat perintah Allah. Dia jadi ibadat belakang, tuan-tuan. Sebab tu apabila kita mati, keluarga tak masuk sama dengan kita, duduk atas dunia lagi, harta tak masuk sama dengan kita, yang masuk sama dengan kita adalah ibadat. Ibadat ni, ibadat fardu, ibadat sunat yang kita buat cara khususiah itulah. Dan kehidupan kita 24 jam tu sebenarnya ibadah. Apabila kita patuh perintah Allah dalam bab keluarga, kita patuh perintah Allah dalam bab harta, itu semua ibadah. Jadi biarlah 24 jam tu, bab harta ke, bab rumah tangga ke, ibadah khususiah yang Allah perintah, fardu semayang ke, puasa, zakat, haji ni, kita buat semua. Kita buat ikut syariat Allah. Itu dipanggil ibadat. Maka 3 orang yang dikasih Allah itu diterangkan oleh Nabi kita seperti hadis yang saya baca tadi, iaitu riwayat daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iaitu diangkatkannya, yakni dikatakannya hadis ini daripada Rasulullah SAW telah bersabda, 3 orang yang dikasih akan mereka itu oleh Tuhan yang maha mulia. Allah ni maha mulia, maha sempurna. Pertama, laki-laki yang bangun ia daripada malam membaca kitab Allah, baca Quran. Dia bangun malam. Tuan-tuan, kita bangun malam, boleh melakukan sembahyang sunat, boleh baca Quran sama. Dah sembahyang sunat, lepas tu baca Quran pula. Dia bangun malam, yakni seseorang yang bangun daripada tidur malam-malam lalu beribadah, ia sembahyang dan membaca Quran dan berzikir. 3. Sembahyang, baca Quran, zikir dan lain-lain. Padahal orang lain sedang tidur. Pukul 4 pagi, pukul 4 pagi, pukul 3:30 pagi. Atau awal lagi lah pukul 3.
Yang penting orang lain tidur, kita jaga. Jaga buat apa tu? Berjaga untuk sembahyang sunat, berjaga untuk baca Quran, berjaga untuk berzikir. Orang lain tidur dan ia menghadap Tuhan masa orang-orang tidur itu. Ini yang pertama yang Allah suka, sayang. Sebab tu tuan-tuan kita, apabila Allah bagi taufik dan hidayah, kita boleh buat kerja-kerja yang Allah suka ni, maka mintalah pada Allah supaya jangan Allah tarik balik nikmatnya. Janganlah Allah tarik balik. Tu apabila kita Ramadan, alhamdulillah, malam-malam Ramadan kita boleh bangun qiyamul lail tu. Habis Ramadan tak boleh nak buat dah. Kita jadi macam mana? Tak letih ha? Sedangkan bulan Ramadan letih tu, tak makan siang. Ini dah makan siang patutnya kuat dah. Habis Ramadan dah tak buat dah, sembahyang malam, baca Quran malam, zikir malam dah tak buat dah. Biarlah nikmat ini kita minta kepada Allah berkekalan sampai kita mati, kita buat amalan ni. Jadi apabila Allah suka, Allah sayang, Allah janji nak balas yang baik-baik kat kita. Maka dengan sebab amalannya yang demikian itu, amalan dia yang tadi, yang dia baca, yang dia bangun tadi, mulai tadi, masuk dalam jumlah orang yang dikasih Tuhan. Dalam jumlah tu, dalam bilangan orang yang Allah sayang. Allah sayang banyak orang. Rasul, Nabi-Nabi, sahabat-sahabat yang beriman bertakwa, malaikat. Semua ni yang taat perintah Allah ni Allah sayang. Termasuk kita pun layak dapat jadi kekasih Allah. Kan Nabi Ibrahim tu Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad itu Rasulullah dan kekasih Allah. Kita sebagai hamba biasa, umat biasa saja, orang awam saja, layak dapat kasih Allah itu dengan cara ni yang Nabi ajar. Kita bangunlah tuan-tuan. Usahalah untuk kita nak bangun siang. Bangun malam no. Siang ni dia cara saya baca kat tuan-tuan dah, cara nak buat ibadat malam lah. Siang kena tidur sat selepas zuhur, sebelum zuhur ke khairullah. Dan di waktu siang tu jangan buat kerja berat-berat sangat. Kalau berat tu kira susun elok, jangan berat sangat. Lepas tu pula jangan duk buat maksiat di siang hari tu. Tu ialah. Dan malam tu kita nak tidur tu, kita niat, mintalah Allah bagi aku jaga, aku nak buat ibadat malam, baca Quran, sembahyang, zikir. InsyaAllah tuan-tuan, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi banyak mengamalkan cara yang tadi, berjaya mereka untuk dapat bangun sembahyang malam. Kena tidur saat sebelum zuhur tu, ataupun selepas zuhur, khairullah nama dia. Allah mudahkan urusan kita jadi sihat, jadi kuat nak bangun sembahyang malam. Kunci jam lah, macam-macam lah cara nak bangun sembahyang malam. Tuan-tuan, orang tidur kita jaga. Tuan-tuan bayangkan, kita minta-minta, orang tak minta dah, orang tidur. Kita yang nak minta. Jadi Allah Ta'ala tu maha mendengar kan, maha mengetahui, maha melihat. Jadi apa lagi? Kita ada peluang yang banyak untuk minta, orang lain tidur, kita duk minta. Jadi tak ada lah. Allah ni berkuasa, boleh bagi. Banyak mana manusia minta pun Allah boleh bagi. Allah berkuasa. Bukan maksudnya Allah ni, kita minta, dia bagi. Kalau minta ramai, dia tak bagi. Sebab ramai sangat, dia tak mampu dah. Allah mampu bagi. Banyak mana minta pun Allah mampu bagi. Siapa pun sekalipun. Tapi daripada sudut kita ni, kita dengan Allah ni, kita ni, ini peluang, orang lain tak minta, aku minta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbullah permintaan aku. Ni amalan, tuan-tuan. Warajulun, satu lagi. Warajulun tasaddaqa sadaqatan bijaminihi yukhfiha. Yang keduanya laki-laki yang bersedekah, ia akan satu sedekah dengan tangan kanan, disembunyikannya. Aku fikirkan sabdanya daripada kirinya, yakni apabila seorang itu bersedekah dengan kanannya, dia tahu kirinya.
Kinayah daripada tidak siapa tahu ia bersedekah. Bahkan dirinya sendiri pun tidak ia ambil ingat dan mengulang-ulang sebut dalam perhatian, dalam hatinya ia bersedekah dan berbuat amal baik. Seolah-olah nampak tak ada orang bersedekah lain daripada dirinya. Tuan-tuan. Ni laki-laki yang kedua yang Allah sayang. Tuan-tuan dah buat ke sedekah subuh? Subuh tu kita sedekah awal lagi dah. Sedekah ni untuk beri kita harta yang lebih daripada kita ada ni, yang kita sayang ni, kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah tenaga, sedekah wang ringgit, macam-macam lah yang kita boleh bagi pada orang yang memerlukannya. Sebab tu perbuatan sedekah ni macam-macam lah. Hikmah sedekah ni kan boleh melahirkan kasih sayang, orang tak dengki kat kita, orang suka kat kita, macam-macam lah. Itu kelebihan kita sesama manusia. Tapi laki-laki yang bersedekah, ia satu sedekah dengan tangan kanannya. Makna tangan kiri tak tahu. Maksudnya dia bagi sedekah tu tanpa pengetahuan orang. Siapa pun tak tahu ia bersedekah. Bahkan dirinya sendiri pun tidak ia ambil ingat. Dia pun tak mau ulang-ulang. Sebut-sebut dalam hatinya, aku ni bersedekah. Betul-betul tak mau kerana orang, nak kerana Allah. Dia buat tadi. Inilah amalan yang baik yang seolah nampak tak ada orang bersedekah lain daripada dirinya. Maka siapa bersedekah serta tidak memberi siapa tahu kan ia bersedekah, maka terbilang ia seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terbayang ya. Tu ada orang sedekah tu dia hamba Allah, tak mau tulis nama dia. Tu dia hamba Allah. Seboleh-boleh tak. Kalau kata orang nampak nanti orang tahu kita sedekah, kita jadi macam tadilah, wujud riak pula. Kita tak mau yang tu. Tapi tak apalah kalau kata kita boleh kawal sifat wujud, sifat riak tadi. Tak apa. Bagilah depan orang, buatlah gambar tak-tak. Berapa ringgit kita bagi. Ambil gambar, selfie ke, masuklah TikTok ke, masuklah. Tak apa. Asalkan kita boleh jaga perasaan kita tidak wujud, tidak perasan, tidak riak, bukan nak pujian orang, nak pujian Allah. Sebab ada di pada masa nanti orang yang derma banyak masuk neraka. Oleh kerana dalam hatinya itu Allah tahu. Niat dia tu nak supaya orang kata dia tu dermawan. Masuk neraka lah. Perbuatan dia elok dah, sedekah. Tapi Allah kata dusta, masuk neraka. Oleh kerana niat tadi dalam hati tu nak orang puji. Itu riak nama dia. Jadi kita naklah kita termasuk terbilang ia seorang yang dikasihi Tuhan, iaitu bersedekah dengan kerana Allah. Perbuatan sedekah tuan-tuan. Ada tak kita duk buat tuan-tuan? Kalau kita duk buat dah elok lah, cantik. Kalau tak pernah buat, kena lah. Sebab kita ni sebenarnya banyak lebih makan, lebih harta, lebih duit ringgit, lebih tenaga. Banyak Allah bagi lebih kita ni. Jadi yang lebih itulah kita kena belanja. Jangan simpan. Jangan kedekut lah. Hak lebih tu. Hak diri sendiri, hak keluarga tu tak lebih. Tu keperluan. Tu wajib kita kena bagi nafkah. Memang hukum sedekah juga. Sedekah yang lebih utama lah bagi pada keluarga. Rumah tangga kita tu dapat makan, minum, pakai, tempat tinggal tu, kita belanja tu dia kira sedekah juga. Tak apalah yang tu. Kita nak ambil satu sedekah kepada orang lain pula. Maka yang lebih tu bersedekah. Tak lebih tak apa. Kita dah buat dah amalan sedekah dalam rumah tangga kita. Jadi yang lebih tu kita sedekah. Sedekah tu lah tuan-tuan. Dua-dua sedekah tu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni amalan tuan-tuan. Allah suka contohlah apabila contoh kita manusia dengan manusia lah. Apabila orang yang kita baik tadi, yang kita tolong dia sayang kat kita sebab kita tolong dia, macam itulah. Begitu Allah Ta'ala lagi lah, Allah ijtihad, dia suka
pada orang tolong orang ni. Perbuatan ni tuan-tuan. Jadi amalilah amalan sedekah ni, tak banyak pun, sikit, tapi ada tiap-tiap hari amalan sedekah. Sebab banyak tentang kelebihan sedekah ni, Allah bagi panjang umur, Allah murah rezeki, Allah hilangkan 70 jenis bala, musibah. Apabila kita ada musibah, kita sedekah, Allah mudahkan musibah tu hilang daripada kita. Itu kelebihan sedekah. Tapi kita sedekah tadi, memberi harta kita kepada orang tadi kerana Allah. Bukan kerana pahala, bukan kerana nak sihat sakit, bukan kerana nak panjang umur, bukan kerana yang tu. Kita sedekah kerana Allah. Tapi Allah bagi. Allah bagi kelebihan macam tu, sedekah tu. Tapi apabila kita niat, aku sedekah ni nak bagi aku sihat tubuh badan. Dah kita tak kerana Allah dah, kerana kita. Kita sedekah kerana kita, bukan kerana Allah. Kita sedekah kerana Allah. Allah janji nak bagi kita bahagia. Allah bagi sihat kalau dah sakit. Kalau susah, Allah bagi senang. Kan? Kalau kita kata payah, Allah bagi mudah dengan sedekah kita tadi. Tapi sedekah kita kerana Allah. Wa rajulun kana fi sariyatin nazama ashabuhu fastaqbalal adu. Ini satu lagi. Iaitu ketiga laki-laki yang adalah ia dan satu tentera yang kecil, dia berperang lah, dia berperang dengan orang kafir. Tentera ni kecil ya, tapi pergi perang dengan orang kafir. Maka kalah taulan-taulannya dan mundur. Dia mundur. Kawan-kawan yang pergi perang tu kalah, dia mundur. Berstang ke belakang lah. Semua bakat lari cari keselamatan lah. Tempat lindungan. Perang ni. Tapi nampak kalah. Kawan-kawan habis lari. Undok ke belakang. Maka berhadap ia melawan seterunya. Dia tak undok. Tak mundur sekali-kali. Kerana ia beriktikad kalau ia mati di dalam melawan musuh itu, mati syahid ia. Disaksi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mundur, musuh ada kuasa boleh menang perang tu. Apabila kita terus pergi lawan, maka tak semudah musuh itu nak kuasai kita. Maka dia pun ambil langkah pergi lawan. Maka dalam hatinya mati syahid kerana Allah. Dan jika ia menang, maka dapat pahala dan ghanimah. Apabila mati, dapat syahid 3. Mana orang Islam tentang kalau berperang lah, dia tak ada rugi lah, untung. Apabila kata menang dapat pahala, dapat harta rampasan, kaya raya kita. Apabila mati dalam perang tu, mati syahid, masuk syurga tanpa hisab. Ini untungnya tuan-tuan apabila kita dah beriman, kita Islam, kita bertakwa pada Allah, untung. Tak ada yang rugi. Orang beriman bertakwa pada Allah, tak ada yang rugi. Sama ada diuji dengan susah, tak rugi. Diuji dengan senang, tak rugi. Kita beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, kesabaran, itulah orang yang tak rugi. Demi masa manusia tidak ada rugi. Kalau rugi pun, orang yang tidak beriman, tak beramal. Orang beriman dan beramal tak akan rugi. Tu saya latih diri saya lah, anak-anak saya, keluarga saya. Tuan-tuan pun lebih kurang, kita sama-sama. Kita memang nak bahagia. Mak nak bahagia, bapa nak bahagia, anak nak bahagia, cucu nak bahagia. Nak tak mau rugi kalau nak tak nak rugi, nak untung ya. Tak mau rugi. Buat empat ni. Latihlah diri kita, keluarga kita. Percaya Allah Tuhan, tak ada Tuhan melainkan Allah. Buat yang ni. Ini peringkat negara tu, negara Malaysia. Yang kita kata macam-macam perkara yang jadi payah, jadi susah. Nak membangun pun tak boleh membangun dengan macam dulu-dulu dah. Banyak rezeki-rezeki yang mudah tu dipayahkan oleh Allah Ta'ala. Banyak rugi daripada untung. Peringkat negara lah, dunia pun begitu juga. Banyak rugi daripada untung. Menghadapi ekonomi yang merosot. Maka nak untung tadi, nak supaya ekonomi kita maju, beriman. Itu yang dah.
Jangan syirik, jangan fasik, jangan munafik, beriman. Daripada agung sampailah rakyat biasa, beriman, beramal soleh. Itu jaminan Allah Ta'ala, tak akan rugi. Itu pesan yang kebenaran dan kesabaran. Empat ni tuan-tuan, semua orang layak untuk dapat jadi orang yang tidak rugi. Maka rugi ni lawannya untung lah. Untung. Itu apabila kita tuan-tuan diberi oleh Allah kelebihan dalam kehidupan ni, maka jadilah kita orang beriman, beramal. Ni macam mati syahid ni. Dia nak jaga agama Allah supaya tidak dijajah oleh orang-orang yang tak percaya Allah tu Tuhan. Dia lawan lah. Disebut dalam lawan ni, lawan perang guna senjata ni. Berperang dengan kafir menggunakan senjata. Maka apabila dia terus lawan, dia dapat 3. Sekiranya mati syahid. Sekiranya tak mati, menang, dapat pahala dan dapat harta ghanimah. 3 tuan-tuan. Perang ni mungkin kita kata kita tak ada lah di negara kita ni, perang dengan orang kafir ni. Perang ideologi ada lah, kan? Tapi perang yang membentuk menggunakan senjata ni tak ada lah kah di negara kita lagi, kan? Tapi yang dua tadi kan, iaitu bagus sembahyang malam dengan sedekah tu, tu memang kita dah duk buat dah tuan-tuan. Kita duk buat dah lagi tu ya. Lepas tu apabila ada orang ajak nak jaga agama Allah, ajak orang pertahankan Islam, orang ajak kita jadi ahli sebagainya, kita ambil lah bahagian tuan-tuan. Kita kata bukan nak pergi perang menggunakan senjata, perang menggunakan ideologi ke, perang menggunakan siapa ramai dan siapa yang tak ramai kan. Kita lah yang meramaikan orang sebab nak jaga agama. 3 benda kita dapat tuan-tuan. Allah sayang kita. Baik. Orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang dibenci Tuhan telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satun yuhibbuhum yuhibbuhumullah wa salah satun yubghiduhumullah. Ini masalah ke ni? Fa'amman ladhina yuhibbuhumullah farajulun ata qauman fasa'alahum billah walam yus'alhum biqarabatin bainahu wa bainahu famana'uhu fataqallafa rajulun bi'aqabihim fa'aqtahu sirran la ya'lamu bi'atiyatih illallah walladhi a'tahu. Artinya, riwayat dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, ia 3 macam orang yang kasih akan mereka itu oleh Tuhan. 3 macam orang yang benci oleh mereka itu oleh Tuhan. 3 yang Allah sayang, 3 yang Allah tak suka. Maka adapun orang yang dikasih Allah akan mereka itu, yang pertama laki-laki yang datang ia pada satu kaum, yang dia datang pada satu kumpulan kaum dia, maka meminta sedekah ia pada mereka itu dengan kerana Allah, kerana fakirnya dan berhajatnya. Okey. Yang pertama, laki-laki dia datang satu kampung lah, satu qaryah, satu kumpulan lah, satu kaum, satu puak, dia pergi jumpa, dia minta sedekah. Sebab apa? Sebab dia fakir, tak cukup, tak ada kerja, tak ada pendapatan, dan dia berhajat untuk makan, minum, pakai. Kalau apabila nak kerja, dia tak mampu nak kerja, dia fakir, dia berhajat lah, makan, minum, pakai, dia pergi minta kerana Allah. Dan tiada ia meminta pada mereka itu dengan sebab kerabat antara mereka, bukan sebab adik-beradik. Dia bukan kerabat pun, dia pergi minta tadi.
Tiada meminta pada mereka itu dengan sebab kerabat antaranya dan antara mereka. Tiba-tiba tidak diberi oleh mereka itu akan dia. Tak dapat, orang tak bagi. Minta sedekah itu orang tak bagi. Ada orang kan, kita pun kadang-kadang kita buat orang minta-minta, hang ni muda lagi pergi kerja dulu. Duk minta tak biar minta ni, bila nak pergi kerja. Ada juga kita buat je. Dia nak cerita selalu depan bank kan. Depan bank tu. Kita ambil duit dalam bank, kita keluar memang duit ada tu. Tolong labang weh. Anak omai ni nak beli susu anak ni. Macam-macam kan dia bagi alasan. Berbagai-bagai. Macam-macam. Kita tengok. Uish, tak ada cacat celah ni, muda lagi. Awak tak pergi kerja. Pergilah kerja. Tak payah minta macam ni. Itulah tuan-tuan, kita bagi galakkan lah. Sebab tak ada cacat celah apa. Bukan OKU apa. Tu. Jadi tak bagi. Dia pergi minta pada sekolah, orang tak bagi. Maka dia kata mengikut dan menurut daripada belakang mereka itu seorang laki-laki. Seorang laki-laki ni ikut belakang. Lalu diberinya akan dia. Dengan diam-diam. Tak apalah. Kumpulan apa aku yang ramai-ramai tak nak bagi. Maka dia seorang-seorang ni pergi ikut belakang. Bagi diam-diam. Dia ni pergi bagi diam-diam. Tiada siapa pun yang tahu akan dia memberi sedekah itu. Ni laki-laki ni. Malaikat Allah saja yang tahu. Yang memberikan dia tu Allah yang tahu. Kumpulan dia tak tahu kata dia bagi sedekah. Sebab kumpulan tadi dia dah minta cara kumpulan, orang tak bagi. Jadi dia pergi daripada belakang, dia bagi diam-diam. Orang tak tahu, Allah yang tahu. Maka ini satu orang yang dikasih Tuhan akan dia. Kerana ia berbuat khairat, dia buat kebaikan dengan kerana Allah dan menurut sebagai yang disuruh Allah, maka jadi ia seorang yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan, mereka duk minta macam-macam dalam TikTok lah, dalam Facebook, dalam iklan, minta buat masjid lah, minta buat surau lah, minta nak buat rumah-rumah ibadat, kelas-kelas tahfiz, macam-macam orang minta. So masuk ni nombor akaun dia, tuan-tuan. Adakah kita ambil? Dia kata berapa pun tak apa, 5 kupang pun kami ambil, asalkan bagi. RM1 pun tak apa, asalkan bagi. Kita baca iklan tu. Saya kata kat saya, tuan-tuan tak tahu macam mana. Apa salahnya kita ada duit dalam bank, ada alam dan alat pun model lah hari ni boleh bagilah dalam talian tu, boleh bagi lah, petik ya kan, RM1 lah bagi. Bukan banyak, RM1 lah. Tu ada di Batu Lapan, dia bela anak yatim, maka dia buatlah program sedekah subuh. Mana sebelum yang subuh tu sedekah RM1. Dia bagi nombor akaun untuk anak yatim. Banyak, dia kata tak perlu minta kepada orang lain dah duit. Banyak orang bagi. RM1 ya, satu orang bagi RM1 ya. Tapi bila dia himpun banyak sahaja, dia kata ramai pakat bagi. So RM1 ya. Tapi ribu-ribu dapat. Kami ambil duit tu menguruskan anak yatim tadi, dia pergi sekolah, balik sekolah, van yang dia pergi itu ada driver, pergi hantar, pergi ambil, ada warden asrama, ada guru-guru yang masuk mengajar, bil api, bil ayam semua, dia bayar duit tu. Duit sedekah subuh ya Ustaz. Masuk akaun saja. Ada yang bagi banyak, ada yang bagi RM1, ada yang bagi RM2, macam-macam. Yang penting ambil, dia bagi. Untuk orang. Kita kata, tak apalah orang lain dah buat, kita tak payah buat. Apa salahnya kita ikut orang buat? Kerana Allah, kan? Katalah orang tak bagi, kita yang bagi. Ini macam ni lah. Kita kata kita tak mau bagi, tapi ada orang lain bagi. Tak apa, aku tak nak bagi kat mereka ni.
Tapi ada orang lain bagi, maka orang lain yang bagi itulah orang yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tu yang bagi, kita dikasih oleh Allah. Tu, kelebihan dia. Dan ada satu kaum lagi. Wa qaumun saru lailatahum hatta idza kana an-naum ahabba ilaihim mimma yu'dalu bihi nazalu fawadhu ru'usahum. Ini satu lagi. Satu kaum yang telah berjalan mereka itu pada malam hari. Dia berjalan malam hari. Hingga bertidur itu, ia lebih suka kepada mereka itu daripada perjalanan yang menyamai dengan masa tidur itu. Ini satu kumpulan ni dia suka berjalan. Dia pun suka berjalan malam. Tapi apabila sampai waktu tidur, hingga apabila tidur itu adalah ia lebih suka dalam berjalan kan. Dia berjalan malam. Tapi sebenarnya malam tu tidur lebih seronok daripada berjalan. Lebih suka kepada mereka itu daripada perjalanan sebab tidur. Menyamai masa tidur itu lalu turun. Mereka itu tidur. Dah berjalan-jalan dah waktu tidur kan. Maka diletakkan mereka itu akan kepala. Satu kumpulan ni dia pergi berjalan malam kita tidur letih, tidur lebih utama dah letih kan, badan berehat. Maka dia berhentilah tidur belakang. Maka letak mereka itu akan kepala tidur dengan cadarnya, dengan cedera tu makna cadar. Kemudian dia bangun. Seorang daripada mereka itu, ramai-ramai yang tidur tadi letih kan, bangun. Dia kata bercumbu dengan aku, iaitu duduk berdialog dengan aku, iaitu dengan Allah lah, buat ibadat mayang lah, dan membaca ayat-ayat aku. Yang ini bangkit ia mengambil air semayang dan berdoa dan memuji Tuhan dan berzikir dan baca Quran. Ini hadis ini Nabi cerita. Maka itu pun satu macam orang yang dikasihi Tuhan, macam tadi juga. Ini nak cerita dalam kumpulan berjalan. Orang lain tak bangun, dia bangun. Maka dikasih Allah Ta'ala amalan dia tadi. Bangun dia, mayang, baca Quran, zikir. Boleh buat kan tuan? Boleh buat ni setiap malam boleh buat. Itulah nak baca Quran tu. Biarlah dah ambil semayang. Pergi semayang. Ayat semayang dah lagi. Lepas tu berzikir kan. Zikir. Baca doa. Zikir, doa. Bolehlah baca Quran. 2 muka surat kan? 1 muka surat kan? Boleh buat dah malam ni. Tentu dah buat tak apa. Buatlah lagi. Ini amalan tuan-tuan. Nak Allah suka kat kita. Allah dah bagi tahu dia suka kat kita, dia akan bagi yang baik-baik. Dan ketiga laki-laki yang ada ia dalam satu tentera, yang kecil maka berjumpa tentera itu dengan satu lalu berperang, maka dimundurkannya, dikalahkannya, maka ia seorang tidak mau mundur, bahkan berhadap ia dengan dadanya pada శత్రువు itu hingga dibunuh akan dia dan dapat kemenangan baginya dalam perang itu. Ni dia pergi perang. Orang tak mau dah, orang lari dah. Memang kalah ni, orang lari cari tempat perlindungan. Tak, dia terus pergi lawan. Tak mengaku kalah. Kalau mati pun mati syahid. Dapat pahala kalau menang. Dapat harta ghanimah kalau menang. Dia faham macam tu tuan-tuan. Mati tuan-tuan. Maka disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berjihad nak jaga agama ni kena ada tuan-tuan. Ni kita dah buat lah di surau masjid ni. Ni kita dah buat kerja-kerja sabilillah lah ni. Berjihad di jalan Allah lah. Nak memajukan agama Allah ni dengan melalui masjid dan surau. Kita lah jadi jawatan kuasa. Menguruhkan semua supaya orang datang semua Allah. Bukan semua yang lain, semua Allah. Kita yang duduk usaha kerja kuat ni, nak jadikan tempat ni untuk orang berjemaah semua Allah. Tu sabilillah. Tu masuk dalam kumpulan yang macam tadi lah. Nak jaga agama Allah. Kita disayangi oleh Allah tuan-tuan. Allah istiar kita sebagai orang beriman. Maka dengan bermula 3 orang yang dibenci akan mereka itu oleh Tuhan
Yang sangat dimurkainya iaitu pertama, ada yang Allah benci. Hak ni tak syok antara kita dengan ubah. Allah tak suka sangat ni. Iaitu orang tua berzina. Dia dah tua tuan-tuan berzina. Yang ni sudah banyak umur. Tua. Tua ni kira 60 ke atas lah. Pencin. 60 ke atas. Nah, dia tua lah. Sungguh pun begitu tua. Dia buat perangai jahat. Jahat betina ni. Jahat betina ni suka berzina lah. No? Maka ia sangat disiksa oleh Allah Ta'ala. Allah akan siksa dengan sangat siksaan. Dia tua-tua nak sukuat lagi. No? Dia suka betina. Yang kedua, orang yang fakir. Dia dah tak ada kerja, tak ada pendapatan, berhajat pada orang tolong. Tapi dia membesarkan diri. Dia sombong. Dia fakir. Perlu berhajat pada Allah. Berhajat pada orang kaya untuk tolong dia. Tapi dia sombong. Iaitu seorang yang tiada milik dalam tangannya apa satu pun. Fakir. Tapi buat besar diri atas orang lain. Sombong. Tak mahu rendah diri. Macam mana orang nak tolong? Kita sombong. Buat besar kepala. Nah, besar kepala ni kira sombong lah. Maka disiksa Tuhan sangat-sangat. Orang kesian kat dia, dia fakir. Orang nak bagi makan. Oh, tunjuk dia tak mau terima makanan orang. Sombong. Orang ajaklah supaya mailah kita ni, dah fakir ni, mai kita usaha untuk jadi kita orang kaya. Jom kita pergi kerja. Oh, sombong. Tak mau. Tak mau. Ni tuan-tuan disiksa oleh Allah. Yang ketiganya orang kaya. Ni jangan jadilah macam ni lah. Orang kaya yang zalim. Dia kaya, dia zalim orang. Dia buat nanya orang. Itu seorang yang ada mempunyai harta. Banyak harta, wang pun banyak. Semua tuan apabila kita tengok orang yang duit banyak no. Oh, cara dia berbelanja, cara dia makan, cara dia minum, pakai. Mahal-mahal tuan-tuan no. Tapi dia tak berkurang pun duit dia. Tengok beli cincin saja harga 70,000 cincin saja. Jam tangan lagi harga 40,000. Beg tangan lagi. Lagi beg. Oi. Tengok dia berbelanja. No. Kita pergilah tentang kedai-kedai yang mahal-mahal ni. Kita tanya ada orang beli? Ada. Dia kata ada. Kita kata kita tak mampu nak beli ni. Tapi ada orang beli. Ni orang yang kata ada harta wang banyak ni kan. Tetapi buat langgar apa kepunyaan orang. Dia duit banyak, dia wang banyak, dia langgar habis apa orang punya. Tentang dia zalim orang lah. Dia langgar habis. Dia kaya, dia duit banyak, dia wang banyak, harta banyak. Apa dia nak, hak orang dia ambil. Sebab dia kata dia kaya, dia boleh beli. Bini orang pun dia suruh cerai. Nak nikah dengan dia. Ada sampai tahap macam tu, kaya. Sekiranya orang bekerja padanya, orang bekerja dengan dia lah, dia orang kaya, jadi orang main orang pergi kerja dengan dia. Maka dipegangnya upahnya tu, dan ditangguhnya membayar. Tak bagi masa tepat waktu yang patut dia bagi. Tak bayar upah lah. Kaya ni. Dan ni Allah benci tuan-tuan kaya yang macam ni. Atau dipotong gaji 100 dipotong jadi 50 dan diambilnya setengahnya, dikatakan kerja tak baik atau lain-lain. Tengok hang kerja tak bagus bulan ni, hari ni nampak hang lemah, kerja tak kuat, patut yang dapat 100 aku bagi 50 je. Orang tu duk harap 100 dia bagi 50. Ini tuan-tuan, perbuatan ni jangan kita buat apabila kita kaya tuan-tuan. Jadilah orang yang tadi tak ambil hak orang, hak kita bagi ke orang lagi ada. Kalau kata gaji tu patut bagi, kita bagi lebih, bukan bagi banyak tu je. Lebih daripada gaji yang kita tentukan tu. Itu patutnya macam tu kaya tu. Tapi tak, dia potong, dia ambil setengah, dia kata kerja kita tak baik. 3 ni tuan-tuan jangan kita tak buat pun. Kan? Berzina, dah tua berzina, fakir, sombong, kaya, zalim. Itulah tuan-tuan yang kita baca pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan kita mudah-mudahan
Allah bagi kat saya, kat tuan-tuan sekalian taufik dan hidayah. Kita usahalah jadi yang Allah sayang. Jangan duk buatlah perkara yang Allah benci. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu